Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Muhammad Zulkarnaini bin Zulkifli akan melakukan pemetangan kertas kerja iaitu ceramah dan pameran COVID-19 di bawah anjuran Kelab Sains dan Matematik Sekolah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman. Tarikh yang dicadangkan iaitu pada 20 Mac tahun 2020 pada hari Jumaat. Masanya 8 pagi hingga 12.30 hari, bertempat di Dewan Utama Sekolah Temenggong Abdul Rahman. Baiklah, mari kita lihat ke menu utama. Dari sini telah saya sertakan setiap isi kandungan kertas kerja ini, iaitu daripada tujuan hinggalah ke penutup. Jadi anda boleh tekan di mana-mana sahaja yang akan membawa anda terus ke bahagian isi pemetangan tersebut. Baiklah, kita akan melihat tujuan. Baiklah, tujuan kertas kerja ini dicadangkan adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa melaksanakan aktiviti, menggunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan aktiviti, menggunakan infrastruktur dan infrastruktur sekolah, menggunakan peruntukan kewangan bagi menampung kos aktiviti. Kita kembali ke menu utama dengan ikon rumah ini. Seterusnya, kita melihat pada pengenalan kertas kerja. Akhir tahun 2019, virus COVID-19 ataupun coronavirus telah mula dijumpai di China, dan seterusnya pada Mac 2020, wabak COVID-19 telah menebak ke seluruh dunia, tetapi Malaysia belum lagi. Jadi oleh itu, perendahan pengetahuan tentang virus ini perlu diberikan kepada murid-murid dan guru-guru sekolah dalam bentuk ceramah dan pameran. Jadi kita telah jemput PPCM, iaitu Perbahanan Pencegahan COVID-19 Malaysia, untuk memberikan pengetahuan tentang beberapa perkara, iaitu cara virus tersebut menyerang manusia, cara ia boleh merebak, bagaimana ia boleh mendatangkan maut, dan akhir sekali cara pencegahan untuk mengelakkan virus ini. Kembali ke menu utama, kita melihat kepada rasional program ini dilaksanakan. Rasional program ini adalah satunya pendedahan untuk mendedahkan warga sekolah kepada pengetahuan semasa. Seterusnya, isu global supaya menjadikan sekolah sebagai institusi komuniti yang cakna. Tak adalah orang cakap guru dengan murid fikir hal sekolah saja. Dan seterusnya, iaitu jalinan hubungan untuk mewujudkan hubungan antara sekolah dengan agensi luar. Kembali ke menu utama, kita dapat pada matlamat kertas kerja ini dilaksanakan. Matlamat program ini diadakan adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada guru dan murid-murid tentang virus COVID-19 yang menjadi isu global pada masa kini. Bila kita teruskan lagi, tidak perlu untuk ke menu utama. Baiklah, objektif bagi program ini ada 6, iaitu meningkatkan kesedaran tentang isu global, memberikan pendedahan awal tentang bahayanya virus coronavirus iaitu COVID-19, mengetahui bagaimana virus ini bertindak, memahami cara-cara pencegahan wabak ini, memahami kesan jangkitan kepada kesihatan, dan akhir sekali menjalinkan hubungan sekolah dengan agensi luar. Kita beralih kepada jangka masa program. Tarikh yang dicadangkan iaitu pada 20 Mac tahun 2020, hari Jumaat. Seterusnya, pada jam 8 pagi hingga 12.30 hari, iaitu dalam masa 4 jam. Dan tempat yang dicadangkan iaitu Dewan Utama Sekolah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman. Seterusnya, kumpulan sasaran. Kita mensasarkan pengunjung ataupun penontonnya adalah seramai 42 orang guru dan seramai 407 orang murid. Ini semua adalah murid dan guru di dalam Sekolah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman. Seterusnya, kita melihat kepada anda yang kekangan, iaitu masalah yang mungkin berlaku pada hari kejadian. Yang pertama, mungkin kelewatan pihak PPCM, iaitu mereka daripada Kuala Lumpur. Dan seterusnya, waktu pameran yang singkat di mana kita mempunyai seramai 407 orang pelajar, berkemungkinan tidak semua pelajar dapat untuk menyaksikan pameran tersebut kerana kemungkinan masa yang sangat sedikit, iaitu dalam masa hanya 4 jam. Dan separuh daripada 4 jam tersebut telah diberikan untuk ceramah saja. Jadi pameran hanyalah 2 jam. Dan seterusnya, masalah audio. Jadi mungkin ataupun di mana-mana sahaja jika kita ada program, ada sedikit masalah audio di mana mikrofon ataupun mana-mana alat seraya yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi mungkin perkara-perkara ini akan mengganggu kelancaran program pada hari tersebut. Baiklah, seterusnya anggaran perbelanjaan
berdasarkan jadual ini. Bilangan pertama iaitu makanan. Kita sediakan untuk sarapan dan makan tengah hari untuk ahli PPCM seramai 4 orang. Satu kepala kita sediakan untuk RM10. Sumbernya daripada PIBG dan jumlah ialah RM40. Bilangan kedua iaitu cenderahati untuk ahli dan untuk pihak PPCM. Kita sediakan dalam unit plug satu unit saja iaitu RM30. Sumbernya juga daripada PIBG dan telah diluluskan. Jumlahnya ialah 30 dan jumlah keseluruhan bagi pembelajaran projek adalah RM70. Baiklah, seterusnya kita melihat pada senarai peralatan yang kita akan gunakan. Merujuk pada jadual ini, bilangan pertama iaitu alat serai dan audio, satu set termasuk amplifier, speaker dan sebagainya. Kita dapatkan daripada dewan utama. Yang kedua iaitu mikrofon. Kita akan minta daripada unit teknikal sebanyak 2 unit. Yang ketiga, skrin layar 1 unit sahaja. Kita akan minta daripada unit teknikal. Yang keempat iaitu LCD projector. Kita akan minta 1 unit daripada unit teknikal. Bilangan kelima, air mineral 500 ml. Kita akan minta 1 borak, 1 kotak daripada stor sekolah untuk AJK dan ahli-ahli PPCM. Dan akhir sekali, beg cenderahati untuk kita letakkan plug pada majlis penyerahan. Itu 1 unit juga kita akan dapatkan daripada stor sekolah. Beralih kepada ahli jawatankuasa. Dalam program ini terdiri daripada ahli jawatankuasa induk dan ahli jawatankuasa pelaksana. Ahli jawatankuasa induk iaitu semua guru-guru pengkanan termasuk guru besar, iaitu pengerusinya cikgu guru besar kita, Cikgu Muhtar bin Mustafa. Naib pengerusi Cikgu Haji Abdul Zawi bin Haji Harani, Setiausaha Cikgu Hafizah Haji Hafizah binti Haji Ali, Bendahari Cikgu Haji Saudah binti Haji Ramli. Dan untuk jawatankuasa pelaksana iaitu guru nasihat saya sendiri, Muhammad Zimi bin Zulkifli. Dan untuk pengerusi hinggalah ke AJK Teknikal, kita akan gunakan tenaga kerja daripada ahli-ahli kelab sains dan matematik. Dan seterusnya kita akan lihat pada catagan pelaksanaan program ini, iaitu jika kita lihat pada bulan Januari minggu pertama, kita akan laksanakan mesyuarat agung. Pada Januari minggu kedua, kita akan berikan surat jemputan kepada PPCM. Januari minggu keempat, akan kita telah dapat maklum balas daripada PPCM. Pada bulan Februari minggu kedua dan pada bulan Mac minggu pertama, kita akan laksanakan mesyuarat AJK pelaksanaan untuk meneruskan perancangan dan teruskan segala untuk kita laksanakan aktiviti ini. Dan pada bulan Februari minggu ketiga, kita akan tempah plug dan diharapkan pada bulan Mac akan dapat kita gunakan. Dan tempah makanan kita akan lakukan pada minggu kedua bulan Mac. Kita akan tempah di kantin untuk makanan sarapan dan makanan tengah hari. Dan pada minggu ketiga bulan Mac, iaitu 20 bulan 3, kita akan laksanakan program ini, iaitu ceramah dan pameran COVID-19. Dan pada minggu terakhir bulan 4, bulan Mac, kita akan laksanakan postmortem, iaitu pada hari Rabu, hari kurikulum, kita akan laksanakan perjumpaan dengan ahli-ahli kelab untuk bincangkan postmortem tentang apakah perbaikan yang dapat kita lakukan. Dan seterusnya kita lihat pada tentatif program. Bila pada masanya 8 pagi ketibaan wakil Perbadanan Pencegahan COVID-19 Malaysia, iaitu sebanyak 4 orang dan sarapan pagi di kantin. 8.15 pagi sesi ceramah dan penerangan COVID-19 di dewan utama. 10 pagi sesi penyampaian cenderahati kepada wakil PPCM juga di dewan utama. 10.30 sesi pameran COVID-19 di dewan utama juga. Dan akhir sekali pada jam 12 akan bersurai, iaitu makan tengah hari bagi wakil PPCM. Kita laksanakan di kantin. Yalah, sampai juga penutup kelas kerja ini. Kelas kerja ini disediakan bersarangan untuk tujuan mendapatkan pertimbangan dan kelulusan permohonan kewangan bagi menjayakan program. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Baiklah, kembali ke menu utama. Sebentar tadi kita telah bentangkan memulai pada tujuan hinggalah ke penutup kelas kerja ini. Jadi pada bahagian akhir kita akan lihat pada lampiran, iaitu lampiran yang pertama ialah lampiran bidang tugas AJK. Kita lihat, tekan saja, dia akan teruskan hyperlink. Okey, bermula daripada pengerusi hingga ke AJK Teknikal. Bidang tugasnya akan kita berikan kepada AJK, iaitu ahli kelab sendiri, untuk mereka jelas tentang apakah peranan mereka. Seterusnya, yang kedua, catagan yang telah saya tunjukkan tadi. Boleh saja kalau nak tekan. Okey, sama saja seperti yang saya bentangkan. Seterusnya, lampiran tentatif program, iaitu jadual tentang masa tentatif program, perkara dan catatan di sini.
Yang keempat, surat panggilan mesyuarat. Surat panggilan mesyuarat agung, iaitu disertakan sekali dengan guru besar dan semua AJK bagi kelab. Itu kita sediakan member laman. Kita dapat lihat butirannya, agenda, lalu ucapan haluan, pembentangan, pembagian AJK, hal-hal dan penangguhan mesyuarat. Lampiran kelima, iaitu minit mesyuarat bagi mesyuarat agung sebentar tadi. Jadi dapat kita lihat di sini kehadiran semua dan tidak hadir agenda pada hari tersebut. Dan setelah melakukan mesyuarat, guru besar telah bersetuju untuk laksanakan program ini, kami akan meneruskan untuk perancangan yang seterusnya. Lampiran keenam iaitu surat jemputan PPCM. Bila kita telah berikan surat ini kepada PPCM dan telah pun mendapat maklumat malas, siap dengan letterhead sekolah, telefon, fax dan siap dengan nombor rujukan sekali. Okay. Kita telah jemputkan 4 orang untuk bagi program ini, sertakan dengan tarikh, masa dan tempat, dan telah ditandatangani oleh guru besar sendiri. Lampiran 7 iaitu takwim co-kurikulum. Jadi kami telah sertakan program ini dalam takwim co-kurikulum sekolah, iaitu pada tahun 2020 Januari hinggalah November. Jadi kita lihat pada bulan Mac yang kotak berwarna biru ini telah disertakan program ceramah dan paparan COVID-19. Lampiran ke-8 iaitu buku program. Jadi walaupun program ini tiada majlis menutup, buku program ini kita sediakan untuk semua AJK dan guru-guru supaya mereka cakna tentang apakah program yang berlangsung dan apakah atur cara program pada hari tersebut. Dan juga untuk ahli jawatankuasa agar mereka cakna tentang peranan mereka pada hari tersebut. Kita telah nyatakan jawatankuasa pelaksana di sini supaya mereka dapat lihat dan rujuk siapakah yang bertanggungjawab pada bahagian-bahagian yang tertentu. Dan juga saya sertakan dalam pembentangan ini kertas kerja penuh bagi program ini. Jadi anda boleh lihat yang semua telah sebutkan sebentar tadi adalah semuanya mula di sini. Dan siap dengan kelulusan semuanya. Dan kertas kerja ini telah diluluskan oleh guru besar. Okey, baiklah, kita telah sampai ke penghujung pembentangan. Sekian, terima kasih. Pembentangan ini disediakan oleh Muhammad Zulmi bin Zulkifli 2 PSMP Sains 2. Baiklah, semua saya habiskan pembentangan ini. Ada sedikit lagi mesej untuk saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak untuk semua orang yang telah membantu saya untuk habiskan kerja khusus ini. Mula daripada melakukan tugas kerja, untuk mendapatkan idea dan seterusnya, dan tengok pada isu semasa sekarang. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan, terutamanya pensyarah saya iaitu Puan Rabiah, iaitu pensyarah MPU 3031 pengurusan co-curriculum. Jadi pada saya, ini merupakan satu pengalaman baru untuk membuat pembentangan dalam bentuk rakaman, dan insya-Allah saya harapkan dalam keadaan masa yang sekarang, keadaan darurat, harapnya coronavirus atau COVID-19 ini akan pulih secepat yang mungkin. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Terima kasih.